Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran, kepada pencinta-pencinta surat Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Okey, diminta untuk kongsi dahulu. Kongsi dulu surat cinta Allah ni kepada lebih ramai orang, insya-Allah. Semoga pakat-pakat dapat manfaat, dan manfaat ni bukan setakat sini saja. Sampai kita mati pun kita dapat manfaat lagi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Duk nampak orang yang sama saya kenal. Saya kenal juga yang selalu masuk kan. Tulis Assalamualaikum. Okey, Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah. Kita bersua lagi, kita berjumpa lagi di live. Setiap pagi live akan macam ni saja. Pukul 7 pagi akan ada. Okey, dia minta share lah kepada grup-grup FB, dalam grup-grup WhatsApp. InsyaAllah pakat-pakat dapat manfaat. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya sihat, ibu ayah sihat, kakak dan abang sihat semua nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sementara kita tunggu yang lain minta share nah, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dan tahniah kepada yang dah pun share. Anda telah menempah satu saham yang takkan terputus. Sebab apa? Ilmu yang dimanfaatkan ni takkan putus. Walaupun kita dah mati. Kan ada kata yang takkan terputus 3 benda bila anak Adam tu walaupun dia dah mati. Apa dia? Doa anak yang soleh, sedekah jariah dan ilmu yang dimanfaatkan. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi dan untuk yang bekerja, selamat bekerja, dan kalau boleh tengok dalam 20 ke 30 minit pun tak apa. Tak mengapa. Janji kita dah luangkan masa dengan Al-Quran. Dan yang paling penting share lah. Sebab apa? Bila kita kerja pun walaupun kita tak baca Al-Quran, bila kita share, insyaAllah income pahala tu akan masuk dalam account bank kita juga nah. Okey. Ya Kak Hayati. Live dari Yan ke Pulau Pinang. Ya, saya duk Yan sekarang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Julie Zakaria boleh join lagi. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah saya baik. Okey, sebelum tu boleh nampak jelas ke visual dan juga audio? Okey, boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah kalau ada sebarang masalah kita cuba perbetulkanlah, perbaiki insyaAllah. Baik, kita berzikir dahulu sementara tunggu yang lain insyaAllah. Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Dzal Jalali wal Ikram, أمتنا على دين الإسلام
أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام تبنا يا الله 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 تبنا يا الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan puji lebih-lebih. Hada min fadli Rabbi. Semua ni datang daripada Allah. Baik. Okey, tanpa berlengah masa, kita dah sharekan dekat semua orang, dekat grup-grup. Jadi insya-Allah kita teruskan pengajian kita. Jadi hari ini, pada pagi ini, kita akan sambung bacaan kita bertalaqi pada muka surat 25. Muka surat 25 ayat 165. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Umi dan adik tak join ke pagi ni? Depa join. Depa tengok handphone dekat luar. Depa tengok live juga melalui luar. Di ruangan tamu. Baik, insya-Allah. So tengok dulu apa yang saya nak kata, apa yang saya nak kongsikan. Kemarin saya dah terangkan berkaitan dengan idgham bi gunnah sedikit sebanyaklah tentang mukaddimah idgham bi gunnah. Bagi yang terlepas siaran-siaran yang sebelum-sebelum ni, boleh tengok siaran ulangan di page My Mengaji. Jadi insya-Allah kita takkan terlepas untuk mengaji. Sebab apa? Sebab ada siaran ulangan. Kalau dalam kelas mungkinlah kita akan terlepas, kita akan minta dekat kawan-kawan kan. Jadi dalam page ni kita boleh tengok lagi siaran ulangan untuk kita ngaji lagi. Baik, insya-Allah hari ini kita tambah satu lagi ilmu, dan yang saya cerita semalam lah, yang saya kongsikan semalam berkaitan dengan idgham bi gunnah. Yang mukaddimah itulah saya cerita. Waalaikumsalam warahmatullahi ahlan wa sahlan. So yang saya kongsikan semalam ialah tentang mukaddimah idgham bi gunnah. So hari ini kita fokuskan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sebab idgham bila gunnah kita just ulang. Dah cukup 3 hari kan idgham bila gunnah. InsyaAllah pakat-pakat boleh kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yati, tolong doakan kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, so idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah kita tengok maksudnya memasukkan dengan dengung. Kalau idgham bila gunnah, ingat nah, bi gunnah idgham ialah memasukkan. Bila kata idgham ni dia banyak passion, dia banyak jenis. Idgham bila kata je idgham, automatik dalam minded kita ialah memasukkan. Tak kiralah idgham mislain, idgham ni banyak jenis. Okey. Bila kata idgham, automatik dia bermaksud memasukkan. Kalau gunnah ni kita dengar iaitu dengung. Bi gunnah dengan dengung. Kalau bila gunnah, idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Okey, memasukkan tanpa dengung. Okey, baik. So kita fokus dekat idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah. Okey, memasukkan dengan dengung. So huruf dia ada 4 sahaja, iaitu mi, nu. M, I, N, U. Minu. Ataupun mim, ya, nun,
Nun waw. Okey, boleh ingat tak? Ataupun boleh ikut formula sendiri, ikut kefahaman tuan puan lah. Okey, boleh lah. So dia ada 4 huruf sahaja. Nun mati ataupun tanwin bertemu dengan minu. 4 huruf ni. Contohnya. Ayyasha. Okey, nampak tak? Nun mati. Dan pastikan nun mati ni tak ada tanda mati. Okey, seterusnya min wara. Okey, nampak tak nun mati tak ada tanda mati dan berjumpa dengan waw. Nampak tak waw? Ada kan waw? Huruf waw? Ada kan ya? Okey, nun mati bertemu dengan ya. Nun mati bertemu dengan waw. Seterusnya tanwin bertemu dengan waw. Tayyiban wala. Okey, pastikan dia berbunyi macam huruf yang dia nak masukkan. Contoh ayyasha min wara tayyiban. Okey, tayyiban wa. Dia tak bunyi tayyiban wa. Dia bunyi tayyiban. Okey, macam itulah juga bukan bunyi mi wara tetapi miu. Okey. Itulah idgham. Dia memasukkan, dia masuk terus dekat waw. Nun ni dia tak bunyi dah. Bukan bunyi min wara. Tetapi miu. Tayyiban. Bukan tayyiban wala. Faham? Baik. Kita teruskan pengajian kita insya-Allah. Ready dah kah semua? Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita akan bertalaqi pada muka surat 25 ayat 165. Ayat 165. Boleh nak? InsyaAllah ada yang tak faham, boleh terus tanya di ruangan komen. Jika saya tak terlepas pandang, saya akan jawab insyaAllah. Baik, boleh? Kita akan bertalaqi dan kupaskan satu hukum dan ulangan sepanjang 3 hari lah untuk idgham. Setiap kali saya keluarkan contoh qalqalah hari itu, kita akan ceritakan dalam 3 hari supaya kita lekat betul-betul. Oh, qalqalah macam ni. Baru dia akan kenal kan. Mungkin hari pertama dia kurang kenal. Hari kedua dia masih samar-samar. Hari ketiga insya-Allah dia akan masuk dalam kepala. Dan seterusnya wajib al-gunnah. Begitulah. Dan idgham bi gunnah ni pun kita akan berlanjutan dalam 3 hari kemudian. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Saya ulang, kita akan bertalaqi pada muka surat 25 ayat 165. Ayat 165 nah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kita doa dulu sebelum belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Kita mula nah. Ayat 165 muka surat 25.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. Baik, tengok sini. Sini wajibal gunnah. Ingat, kita dah belajar selalu kan. Wajibal gunnah, wajib dengung. Mai, nun mati bertemu dengan ya. Nampak tak? Jumpa tak? Ni apa dia ni? Hukum apa ni? Hukumnya idgham bi gunnah, memasukkan dengan dengung. Mai yasha, dia bukan man yattakhidhu, okey? Man yattakhidhu. Dan pastikan panjang dua harakat untuk dengung. Ingat bila dengung di mana tempat pun, bila kita kata dengung, automatik dua harakat dengungnya tu. Boleh? Man yattakhidhu. Pastikan dia akan bunyi macam ya. Dengungnya bunyi macam ya, sebab dia memasukkan dekat ya. Man yattakhidhu. Kalau sini ya, takkan kita bunyi mau yattakhidhu, betul? Ada tak bunyi mau? Kalau waw barulah mau miu wara, contoh. Kalau ya sini, kita kenalah bunyi macam ya, sebab kita memasukkan dekat ya. Man yattakhidhu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, yattakhidhu, zal huruf hujung lidah kena keluarkan sikit. Yattakhidhu. Okey, zal hujung lidah keluarkan sikit. Mindu. Okey, ni ikhfa, nanti kita akan masuk insya-Allah. Mudah sahaja. Janji kita kenal dah. Untuk idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, kita kena kenal dulu sebab dah 2 hukum yang kita keluarkan. Berbaki lagi 3 hukum, insya-Allah. Kita akan masukkanlah hukum-hukum tersebut. Mudah sahaja. Janji bila kita fokuskan satu-satu, kita dah dapat satu-satu, insya-Allah lagi 3 tu akan menjadi mudah. Baik, sambung. Min dunillahi andada. Berhenti nah, tinggal satu baris. Ambil balik. Min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Nampak? Sini apa dah ni? Idgham bi gunnah. Kan tanwin bertemu dengan ya. Okey. Kalau boleh kita bulatkan guna pensel, bulatkanlah. Ni idgham bi gunnah. Nampak tak dengung? Dia akan masuk dekat ya. Adadai yuhibbu dai. Okey? Jelas cara dengungnya, cara masukkan. Baik. Muka surat 25 ayat 165. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuhibbu. Ingat untuk bentuk tulisan macam ni, kita baca yang di atas dahulu. So, nampak tak? You dulu, kemudian ha kan? Selalunya ha, jim dan kha lah yang berbentuk macam ni dan ada huruf di atasnya. Jadi kita baca huruf yang di atas dahulu, kemudian baca yang di bawah. Yang ha ni lah. Yuhibbunahum kahubbillah. Jaga ha ni, 2 ha pedas. Kahubbillah. Boleh? Baik, seterusnya. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah.
Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Boleh? Walladzi, zal. Hujung lidah kena keluarkan. Ingat baik-baik nah. 3 huruf sahaja yang kena keluarkan hujung lidah. Sa, za, za. Sa, za, za. Ikut saya. Sa, za, za. Jadi 3 huruf ni kena keluarkan hujung lidah. Hujung lidah sahaja nah. Bukan lidah. Keluarkan hujung lidah. So, walladzi. Okey. Amanu. Ingat tak ada ombak panjang berapa harokat ni? 5 harokat. Okey. Baik, setiap yang ombak ni dia akan ada hukum. Tetapi kita tak cerita lagi lah. Kita ceritakan satu-satu hukum dahulu nah. Ni hukum mat lah. Amanu jadi panjangnya 5 harokat. Asyaddu hubban lillah. Hubban lillah. Tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam. Ingat tak? Idgham apa ni? Dia masuk terus. Dia tak bunyi hubban lillah. Tetapi dia masuk terus dekat lam. Tanwin bertemu dengan lam. Ingat tak? Huruf rela. Dia ada 2 huruf sahaja iaitu idgham. Idgham bila gunnah. Tengok balik nota yang kita telah tulis tu kan. Yang kita dah screenshot kan. Idgham bila gunnah. Tanwin bertemu dengan lam. Tanwin bertemu dengan lam. Tanwin tu apa Ustaz? Tanwin tu yang berbaris 2. Saya ulang nah. Tanwin tu ialah yang berbaris 2. Nampak tak yang berbaris 2 bertemu dengan lam. So memasukkan tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Hayati dan yang lain lah sebab membantu rakan-rakan kita yang lain. So dia memasukkan tanpa dengung. Contohnya sinilah. Hubban lillah. Hubban lillah. Okey, tanwin bertemu dengan lam. Boleh faham nah? So situ idgham bila gunnah. Berbeza tak dengan idgham bi gunnah? Idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung. Idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Baik, kita teruskan. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya betul. Idgham bila gunnah hanya ada lam dan ra. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal azab. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tanwin bertemu dengan lam masuk tanpa dengung. Idgham bila gunnah. Ya, terima kasih Kak Jamilah. Okey. Walau yaral ladzi jaga zal, hujung lidah keluarkan sikit. Okey. Hujung lidah keluarkan sikit. Zalamu juga kena keluarkan hujung lidah. Kebiasaannya lah. Sebelum saya belajar Baghdadi pun saya duk baca za. Tanpa keluarkan hujung lidah. So sekarang ni kita praktiskan sampailah kita dah terbiasa za. Keluarkan hujung lidah sikit nah. Zalamu. Mu ni panjang berapa harokat? Ada ombak tak? Ya, ataupun kita nak gelarkan pak misai ke pun boleh, tak ada masalah. Okey. Pak misai ni panjangnya berapa harokat? Bila ada tanda ni 5 harokat. Baik, seterusnya iz yarawna. Nampak tak zal? Hujung lidah keluarkan sikit. Dan untuk zal pastikan selalunya kita akan lantunkan dia. Ni bukan huruf qalqalah ni. Bukan iz yaraw. Bukan iz. Okey. Jangan baca iz yaraw. Zalamu iz. Salah lah. Sebab dia bukanlah tergolong dalam huruf qalqalah. Ya. Okey. So macam mana bacaannya? Iz yaraw. Zalamu iz yaraw. Boleh? Nal azab. Hujung lidah pastikan keluar sikit.
Okey, azab ada lantunan ni qalqalah, qalqalah kubra. Qalqalah kubra ni kita boleh jam bila dia berhenti, dia duduk hujung. Asalnya dia ada baris azaba. Bila kita berhenti jadi mati sini azab. Itulah kita panggil qalqalah, qalqalah kubra. Okey, yang baru masuk kita bertalaqi muka surat 25 ayat 165. Okey. Baik, seterusnya kita sambung. Annal quwwata lillahi jami'a. Annal quwwata lillahi jami'a. Baik, tengok sini. Anna. Apa dia ni? Kita dah belajar dah ni. Apa dia? Wajibal gunnah. Wajib dengung. Berapa harokat dengung? 2 harokat. Macam mana bacaannya? Annal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Quwwata lillah. Quwwata. Tekan dulu untuk waw nah. Quwwata lillahi jami'a. Kalau kita sambung tanwin bertemu dengan waw jami'au, jadi idgham bi gunnah. Kalau kita berhenti dia tak jadi idgham bi gunnah, dia jadi mad iwad. Mad iwad tu apa ustaz? Mad iwad tu okey, satu lagi ilmu yang saya kongsi sekadar sepintas lalulah. Mad iwad bila kita berhenti, contohnya hujung ni. Bila kita berhenti je lah. Untuk mad iwad, dia akan dapat kenal pasti bila kita berhenti sahaja. Terjadinya hukum mad iwad bila kita berhenti. Okey, contoh. Saya potonglah situ. Jami'a. Contoh kita berhenti dekat jami'a tadi. Betul? So, asalnya jami'an. Betul? Tapi bila kita berhenti jadi jami'a. Tinggal satu baris. Dan mad iwad ni yang berbaris 2 di atas sahaja, bila kita berhenti jadi satu baris. Ingat, yang berbaris 2 di atas sahaja, yang tu kita panggil mad iwad. Baik, yang tu sekadar perkongsian sepintas lalu. InsyaAllah jika berkesempatan kita akan masuklah berkaitan dengan mad. Baik, sambung. Wa anna Allaha syadidul azab. Wa anna Allaha syadidul azab. Boleh? Wa anna sama tak dengan annal quwwata? Sama, wajibal gunnah ni. Bila di atas nun ataupun mim ada sabdu. So ni wajibal gunnah. Wa anna. Jadi dengungkan dua harokat. Terima kasih semua ahlul Quran. Dah pandai jawab kan? Dah tahu dah hukum-hukum sebelum saya masukkan lagi hukum-hukum tersebut. Sepintas lalu ajak terus dapat. Tu tanda lajunya bila kita baca Al-Quran. Bila baca Al-Quran ni otak kita kena laju. Sebab apa? Sebab kita nak tangkap huruf-huruf yang seterusnya, kalimah-kalimah yang seterusnya. Tu kalau orang yang menghafal Quran ni otak dia jadilah laju. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, dengung dulu sebab sini wajibal gunnah. Mad iwad 2 harakat jami'a. Okey, mad iwad. Okey, wa anna Allah hasyadidul azab. Hujung lidah nah, hati-hati, keluarkan sikit nah. Azab untuk zal ni, azab. Keluarkan hujung lidah, azab. So sini qalqalah kubra ba ni. Qalqalah kubra. Jadi kena buat apa bila qalqalah? Kena lantunkan. Azab. Boleh? Baik, seterusnya. Ayat 166. Ayat 166. Masih dalam muka surat 25. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. Baik, iz. Kan tadi saya ada beritahu tentang iz. Hujung lidah keluarkan. Dan pastikan jangan ada lantunan. Ini bukan qalqalah. Bukan iz tabar. Jangan baca macam tu nah. Sebab dia bukan qalqalah. Kadang-kadang kita suka melerekkan macam iz tabarra alladhi. Iz. Hati-hati jangan ada lantunan sebab dia bukan qalqalah. So macam mana bacaannya? Just keluarkan lidah sahaja dan jangan ada lantunan. Contohnya iz tabar. Boleh faham nah? Tabarra alladhi, hujung lidah keluarkan. Nattubi'u minalladhi, hujung lidah keluarkan. Nattaba'u. Boleh? Idgham ma'al gunnah macam mana Ustaz? Idgham ma'al gunnah dan bi gunnah tu sama. Ma'a tu bermaksud, bi tu bermaksud dengan, ma'a tu beserta. Kalau kita translate dalam bahasa Melayu, idgham ma'al gunnah memasukkan beserta dengung. Kalau idgham bi gunnah memasukkan dengan dengung, sama sahaja. Okey, sama sahaja. Baik. Muka surat 25 ayat 166. Baik, sambung. Wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wara'awul, jaga wul nah, W-U-L. Wara'awul, wul. Okey. Wara'awul azab. Zal, hujung lidah keluarkan sikit. Okey, keluarkan sikit. Azaba wa taqatta'at. Ta ni keluarkan angin yang dipanggil hamas. Wa taqatta'at, bukan wa taqatta'at bihi. Jangan wa taqatta'at. Sebab kalau t tu automatik dia jadi macam qalqalah. Wa taqatta'at bihimul asbab. Sini qalqalah kubra. Sebab kita berhenti hujung ni kan kita matikan asbab. Okey, faham? Qalqalah kubra dia bila ada waqaf sahaja. Bila kita waqaf, bila kita berhenti sahaja terjadinya qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra, bila kita baca terus itu, itulah qalqalah sughra. Baik, sambung ayat 167. Wa qala alladhina اتبعوا لو أن لنا كرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebenarnya sifat hamas yang kena keluarkan angin tadi ada 10 huruf. 10 huruf nah. So yang kita jumpa tu kita akan keluarkanlah sifat-sifat hamas tu. Baik. Wa qala alladhi, jaga zal hujung lidah keluarkan sikit. Nattaba'u law anna apa dia? Wajibal gunnah. Wajib dengung. Anna lana bukan anna. Okey, hati-hati nah, bukan kita panjang dekat nun, melainkan dekat nun ni ada huruf mat. Ni tak ada huruf mat, jadi kita panjang dekat mana? Panjang dekat dengung. Anna lana karrah. Kenapa kita tak berhenti karrotan? Karrota. Mesti ada yang tanya kan? Sebab kan ada tanwin yang berbaris di atas. Kalau kita berhenti jadi satu baris. Tapi untuk tak marbutah, kita berhenti bunyi ha. Karrah. Untuk tak marbutah sahaja. Walaupun baris atas, baris bawah, baris depan pun kita akan baca karrah. Bunyi ha. Lana karrah. Faham?
Waalaikumsalam warahmatullahi. فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُوا مِنَّا. Boleh? فَنَتَبَرَّأَ minhum kama tabarra'u minna. Pastikan wajib al-ghunnah dulu. Pastikan dengung dahulu, kemudian baru panjangkan. Ni baru ada huruf mat, jadi panjangkan. Minna. Boleh? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan wa sahlan. Marhaban bikum. Baik, seterusnya sambung. كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أعمالهم حسرات عليهم. Boleh? Kaza hujung lidah keluarkan sikit. Lika yurihimullahu a'malahum. Ha pedas. Hasaratin alaihim. Boleh? Baik, sambung. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. Boleh? Bikha, jaga kha na, kha kasarkan sikit. Bikharijina minan. Sebab apa saya buat macam tu? Sebab ada wajibal gunnah. Dengungkan dahulu dua harakat. Minan nar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh? Baik, kita sambung ke ayat 168. Ayat 168. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. Ya, panjang berapa harakat ni? Nampak tak ada ombak? Jadi panjangnya 5 harakat. Okey. Ya. Kita agak-agak sahaja. Panjang 5 harakat. Okey. Ya ayyuhan nas. So sini nampak tak ada sabdu di atas nun. Jadi wajibal gunnah. Kita kena dengung. Sukulu mimma pun wajibal gunnah. Jadi kena buat apa wajibal gunnah? Setiap kali wajibal gunnah. Ingat nah, wajibal gunnah nun ataupun mim di atasnya ada sabdu. Jadi kita wajib dengung. Okey. Mimma. Sebutan wajburni bacaan qalqalah sughra, jadi wajburni gitu ke ustaz untuk lebih faham. Dia bukan wajah. Kita tak sebutkan wajah tu, tetapi dia automatik dia lantunkan. Contohnya wajburni warfa'ni, wajburni wajh. Dia bukan wajah burni. Faham tak? Bukan wajah burni, tetapi wajah burni. Betul lah tu. Qalqalah sughra. Betul. Baik. Sambung. Mimma wajibal gunnah. Dengungkan dulu. Mimma fil ardi.
di ha pedas la lan tayyibah. Okey, boleh? Sambung. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Boleh? Sambung. Innahu lakum adum mubin. Innahu lakum adum mubin. Inna wajibal gunnah. Wajib dengung. Innahu lakum aduum. Tanwin bertemu dengan mim. Hukum apa ni? Idgham bi gunnah ataupun idgham ma'al gunnah. Tanwin bertemu dengan mim. So aduum mubin. Masuk terus nah. Baik, seterusnya ayat terakhir muka surat 25 ayat 169. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik, inna. Jadi kena wajibal gunnah, kena dengung, wajib dengung. Innama ya'murukum bisu. Panjang berapa harakat? 5 harakat. Wal ha pedas. Sya pastikan panjang 5 harakat. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Baik, habislah untuk yang bahagian kita. Kita dah pelajari bagi muka surat 25. Baik, ayat yang seterusnya diminta untuk perhati elok-elok hukum-hukum tajwid yang telah kita belajar dan tandakan. Contohnya saya ulang hari itu kita pernah dah buat kan. Latihan sikit wajibal gunnah, qalqalah, idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah. Hukum-hukum tersebut ada berapa? Contohnya sepanjang kita baca contohnya kita baca 2 ayat. Satgina contohnya 2 ayat. Kemudian ada wajibal gunnah. Cuba kira ada berapa wajibal gunnah yang telah kita jumpa untuk 2 ayat tersebut. Contohnya 2 ayat. Kalau kita baca sampai bawah, kena cari sampai bawah lah. Tulis ada berapa wajibal gunnah dan kita akan kira. Okey? Boleh? Baik, sambung. Muka surat 26 ayat 170. Muka surat 26 nah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah. Wa idza, hujung lidah keluarkan sikit. Qila lahum ittabi'u ma. Panjang berapa harakat ni? 5 harakat. Anzalallah. Okey, kita boleh berhenti sebelum
qalu, qala, yaqulu, dan sebagainya lah yang berkaitan dengan qalu, qala. Okey. Sambung. Qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Panjang 5 harakat. Untuk na yang seterusnya ni kita berhenti dan panjang 2 harakat sahaja walaupun ada ombak. Kalau kita nak panjangkan sambung terus aba'ana awalau. Kalau sambung barulah jadi panjang 5 harakat. Kalau kita berhenti jadi 2 harakat sahaja. Aba'ana. Sebab apa? Sebab dia akan terkait dengan hamzah ni. Ombak bertemu dengan hamzah. Tapi bila berhenti dia terputus dengan hamzah. Aba'ana. So panjang 2 harakat sahaja. Okey. Baik, sambung. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a. Boleh? Wala yahtadun. Wala yahtadun. Baik, seterusnya. Ada tanda ke yang hukum-hukum yang telah kita belajar? Tanda InsyaAllah segi kita sama-sama kira . Baik, tengok ayat 171. Masih dalam muka surat 26. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ. Baik, ambil balik. بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Boleh? Baik, seterusnya ayat 172. Ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibat ma razaqnakum washkuru lillah. Ma razaqnakum washkuru lillah
In kuntum iyyahu ta'budun. In kuntum iyyahu ta'budun. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Kalau untuk berhenti, kita boleh berhenti sebelum waw. Kalau kita lajak washkuru lillah, kita boleh ambil balik washkuru lillah. Ataupun kita boleh berhenti sebelum ataupun anna. Boleh berhenti sebelum illa. Boleh berhenti sebelum fa. Macam mana nak ambil balik nah? Baik. Yang berkaitan dengan tu saya dah pernah cerita. Jadi saya ulang sikit nah. Contohnya kalau kita lajak washkuru lillah. Kalau kita nak ambil balik, boleh ambil balik waw. Ada juga certain tempat yang boleh kita berhenti. Dan untuk yang lebih eloknya kita berhenti sebelum waw, sebelum qala, sebelum yaqulu, sebelum qala, qalu dan sebagainya lah. Ataupun sebelum fa, sebelum summa. Banyak lagi ayat yang sebelumnya kita boleh berhenti. Ataupun kita terlajak selepasnya, kita boleh ambil balik dekat ayat yang kita boleh berhenti tadi. Yang sebelumnya boleh berhenti tu kan. Contohnya saya lajak washkuru lillahi in kuntum. So saya boleh ambil sama ada dua, washkuru lillah ataupun saya boleh ambil in kuntum sebab saya lajak sampai in kuntum. So boleh pilihlah ambil sini ataupun sini. Boleh? Baik, sambung ayat 173. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. Ustaz boleh berhenti di mana-mana ke atau ada tempat-tempat tertentu je berhenti? Ya, ada tempat-tempat tertentu, tapi andai kata kalau kita tak cukup nafas, tercungak-cungak muka dah merah menyala ni, bila kita baca boleh sahaja berhenti di mana-mana pun, kecuali jangan berhenti di ada tanda alif, lam alif. Lam alif yang kecil sini kan, sini ada jim. So bila di tempat sini contohnya ada lam alif, tu tanda larangan berhenti. Contohnya di bawah ni. Okey, ada contoh, alhamdulillah. Nampak tak di bawah ni ada lam alif. Sini tanda larangan berhenti. Untuk siapa-siapa yang memang tak cukup nafas, dia boleh baca dalam 3 kalimah sahaja. Maitata waddama walahmal khinzir. Berhenti. Lepas tu sambunglah terus. Kalau dia tak boleh sangat-sangat lah. Kalau boleh, berhentilah sebelum waw. Berhentilah sebelum fa. Contohnya kalau kita berhenti di sini, wala ad pun boleh. Fala, sambung terus, fala isma alaih. Ataupun berhenti sebelum waw. Ghayra bagh. Contoh, wala adin fala isma alaih. Boleh? Baik, seterusnya. Inna Allaha ghafurur rahim. Inna
innallaha ghafurur rahim. Okey, tibalah masanya untuk kita kira berapa hukum yang telah kita belajar. Ready ke ready? Baik, boleh nak? Lam alif kecil kena stop. Lam alif kecil tu bukan kita kena stop, tapi larangan berhenti. So dekat sini samana qalilan ulaik. Kita lajak sikit pun tak apa nah. Lepas tu ambil balik ulaika ma. Situ kita tak boleh berhenti. Okey? Larangan berhenti. Baik. Jom kita tengok hukum-hukum yang telah kita belajar. Baik, di ayat yang pertama. Ayat yang pertama kita tengok pada hukum idgham bi gunnah lah. Sebab kita fokuskan kepada idgham bi gunnah. Baik, tengok ada berapa idgham bi gunnah? Cuba tengok. Ada satu idgham bi gunnah. Syai'au. Nampak tak? Tanwin bertemu dengan waw. Syai'au. Okey, jumpa dah satu. Okey, tengok ayat yang kedua ada tak? Ayat yang kedua ada tak idgham bi gunnah? Saya nampak dah. Ada satu. Okey, so satu, dua. Macam mana bacaannya? Du'a'au. Du'a'au. Yang tadi syai'au wala. Yang ni du'a'au wa. Okey? So ada dua dah idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan waw. Curi nafas tu yang bermaksud macam tu lah. Contohnya amanu kulu min tayyibati tu curi nafas. Contohnya Al-Fatihah lah contohnya. Siratal ladzi, tak ada nak habis nah. An'amta alaihim, itu curi nafas. Okey, bagi yang betul-betul tak cukup nafas, tak mengapa untuk kita berhenti. Berhenti. Contohnya summu bukmun umyu, memang curi nafas juga yang tu. Tetapi nak buat macam mana kalau tak cukup nafas? Kalau tak cukup nafas, it's better kita belajar untuk bagi lepas sebelum fa ataupun sebelum waw. Belajarlah nah. InsyaAllah kita cuba. Baik, kita dah jumpa dah dua idgham bi gunnah. Kemudian ayat yang ketiga. Ada tak idgham bi gunnah? Cuba tengok. Tiada, tak ada. Ayat yang keempat, ada tak idgham bi gunnah? Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillah. Ada satu di mana? Ada satu di mana? Ghaira baghiu. Tanwin bertemu dengan waw juga. Okey. Ada tiga idgham bi gunnah. Ada yang cari semua dah. Alhamdulillah, syukur. So boleh faham tak lagi berkaitan dengan idgham bi gunnah? Idgham bila gunnah ada berapa? Ada satu sahaja di mana? Ghafurur Rahim. Sepanjang yang kita baca daripada atas ada satu sahaja idgham bila gunnah. Ghafurur Rahim. Nampak tak tanwin bertemu dengan ra? Tanwin bertemu dengan ra, iaitu idgham bila gunnah. Okey, idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah ada 3, keluar lidah. Ada 5. Wajibal gunnah ada 4. Baik, kita kira wajibal gunnah pula nah. Okey, last sahaja. Last. Kita cari last wajibal gunnah. Wajibal gunnah. Ada berapa nah? Tengok di atas nun ataupun mim. Ada tak sabdu? Cari yang tu sahaja. Okey, ayat yang pertama tak ada kan? Tak ada. Kemudian ayat yang kedua ada tak wajibal gunnah? Ada satu. Ni wajibal gunnah juga. Okey, kemudian ayat yang ketiga. Ada tak? Tak ada. Jadi ayat yang keempat ada tak wajibal gunnah? Ada 2 dah. 2, 3. Betul? Ada 3 wajibal gunnah. Ataupun ada yang saya terlepas pandang ke? Saya nampak ada 3 wajibal gunnah.
Okey, boleh nah? InsyaAllah. Jadi, apa yang saya sampai pada pagi ini semoga bermanfaat. So, dapat dah ilmu kita pada pagi ini. Idgham bi gunnah. InsyaAllah esok kita ulang lagi keempat-empat hukum tersebut. Iaitu wajib al-gunnah, qalqalah, idgham bila gunnah, idgham bi gunnah. Dah kita keluarkan dua hukum daripada nun mati ataupun tanwin. InsyaAllah lagi 3 hukum yang akan kita kupaskan lagi kemudian hari. InsyaAllah bagi sesiapa yang nak daftar untuk pengajian asas, bolehlah terus WhatsApp admin ataupun terus boleh message di page My Mengaji Tuhainah, insyaAllah. Baik, jadi sebelum tu saya minta maaf jika ada terkasar bahasa dan salah di mana-mana. Dan jika ada salah, tolong sangat-sangat letakkan di ruangan komen dan tegurlah saya nah. Sebab saya pun manusia biasa kan. Jadi mungkin saya takut ada kesilapan dalam memberi ilmu. InsyaAllah semoga bermanfaat nah. Dan lagi satu, sentiasalah praktis. Bila kita kata praktis ni, praktis make perfect. Siapa yang nak baca dalam keadaan fasih, kenalah praktis. Kalau tak nak, itu up to you. Tapi kenalah praktis. Sebab apa? Sebab ni kalamullah. Jangan kita abaikan tajwid. InsyaAllah semoga bermanfaat lah. Saya doakan istiqamah untuk semua sekali. Istiqamah dalam pengajian dan pembelajaran. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita jumpa pada besok pagi pula. InsyaAllah kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah kita jumpa pada besok pagi pula. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama-sama kasih semua insyaAllah.